Hi guys, saya Hamster Lover. Welcome back to my channel. So, video kali ini adalah video yang paling ramai request, ramai yang DM saya, ramai yang tanya saya macam mana nak jinakkan hamster. So, kalau korang nak tahu, saya akan share dengan korang cara ataupun langkah yang saya gunakan untuk menjinakkan hamster. So, stay tune. Tengok video ni sampai habis, okay? Okay guys, before that, disclaimer dulu, saya bukanlah expert pun mengenai hal-hal hamster ni. It's just that saya suka hamster. Saya banyak buat pembacaan mengenai hamster. Saya banyak tengok video-video kat YouTube lain, korang boleh tengok juga. Join Facebook group. Saya banyak belajar mengenai hamster dan saya pernah bela-bela juga hamster before this. So, semua benda tu, experience saya ada semua tu saya nak share dengan korang, especially to those yang first timer. Mungkin korang tak tahu apa benda yang kena buat kan nak beli hamster, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. So, saya harap dengan video yang saya buat mengenai hamster ni dapat membantu korang sedikit, okay? Again, I'm not an expert. Saya bukanlah pakar pun mengenai hal-hal hamster ni. Apa yang saya ada, saya share dengan korang. Langkah yang pertama yang saya akan buat adalah sediakan sangkar. So, dekat sini maksudnya saya akan make sure sangkar tu dah dilengkapi dengan bedding, dengan makanan, dengan minuman, dengan dia punya hamster wheel, dia punya hamster hideout. Basically lah, semua benda yang basic, keperluan asas hamster tu saya dah sediakan. Itu adalah step pertama, step 1. So, step yang kedua pula, bila semua tu dah ready, barulah saya akan pergi dapatkan hamster saya. Bila dah dapatkan hamster tu, terus bawa balik dan terus letak hamster dalam sangkar. Bila hamster dah ada dalam sangkar tu, saya akan make sure saya tak akan buat interaksi dari segi sentuhan ataupun dari segi percakapan, dari segi bunyi lah. Saya akan biarkan hamster tu duduk dalam sangkar tu. Saya nak dia biasakan dengan dia punya sangkar baru. Sebab proses pertukaran hamster dari satu tempat ke satu tempat lain tu sebenarnya memakan masa untuk dia nak get used to new surrounding tu. Macam kita juga manusia, kalau kita pergi tempat lain ataupun kita travel lah to somewhere else, kita nak get used to the new surrounding, kita memang akan take time kan. So, sama juga hamster, dia take time untuk dia nak get used to sangkar baru tu. Saya akan make sure step ni saya buat sampai hari yang ketiga lah. Check tu memang check. Saya memang akan tengok hamster saya okey ke tak okey dalam sangkar tu, tapi saya tak akan panggil nama hamster saya dan saya tak akan sentuh hamster saya. Ini sangat wajib, saya tak akan sentuh hamster saya. Step yang ketiga ataupun langkah yang ketiga pula, barulah saya akan slow panggil nama hamster saya. Saya buat step ni selalunya pada hari ketiga dan ke atas. Okay, untuk step ketiga ni ataupun langkah ketiga ni, saya akan slow panggil nama hamster saya. Macam before ni saya panggil Kabuki. Macam sebelum ni saya pernah beli hamster, saya panggil nama dia Chica, Oreo, Daisy, apa lagi Sugar and Pepper. Saya pernah beli sepasang Sugar and Pepper. Saya tak galakkan korang untuk beli sepasang ataupun berkumpulan. Okey untuk korang nak beli seekor je hamster. Apa lagi saya pernah panggil? Isabel. Mostly semua betina kot. Ada jantan seekor saya pernah beli. Okay, so basically hari ketiga ni just slow panggil je nama hamster kita. Kalau korang nak menyanyi ke, nak bersyair ke, nak berpantun ke, nak berdrama kat situ ke, it's up to you guys, but make sure keep it gentle, okay? Slow je, korang jangan kasar-kasar, panggil slow je. Tujuannya sebab kita nak make sure hamster kita ni biasa dengan keberadaan kita dekat sangkar tu. Macam in my situation juga before this, waktu Kabuki lah, masa saya bela Kabuki, bila saya dekat dengan sangkar Kabuki, dia akan mengeluarkan satu bunyi yang macam nak tunjuk protes, yang dia sebenarnya ketakutan tau. Dia akan macam squeaking, macam macam tu. So, saya tahu yang dia tak selesa dengan saya berada dekat dengan sangkar dia. So, saya akan slow lah, back off lah, mengundurkan diri. And saya repeat this process few times sampai hari yang ketujuh. Some hamster mungkin memerlukan lebih daripada itu dan ada hamster yang memerlukan kurang daripada itu. Terpulang pada kurang, but saya akan suggest korang, of course, pada hari ketiga dan ketujuh korang buat step ni. Keep on calling your hamster punya nama tu, tak kisahlah. Bagilah nama yang simple lah. It's up to you guys, nama apa-apa pun. And yang saya boleh recommend, kalau korang nak bagi nama yang senang nak disebut macam tu.
So step seterusnya, which is step keempat yang korang boleh lakukan, yang korang boleh jalankan kalau korang dah betul-betul yakin hamster korang okey kalau korang ada dekat dengan sangkar diorang, sebab korang dah panggil-panggil nama hamster korang kan. So basically hamster korang kalau tak tunjukkan sebarang reaksi negatif terhadap korang yang berada dekat dengan sangkar tu, korang boleh teruskan dengan step keempat ni. So step keempat ni, korang bagi hamster korang treat menggunakan tangan korang. Okay, macam treat yang saya boleh recommend antara ni macam ni lah, sunflower seed ataupun kuaci. Saya recommend korang untuk bagi treat yang healthy, yang berkhasiat lah berbanding treat-treat yang korang boleh dapatkan dekat kedai-kedai haiwan macam yogurt drop ke, fruit drop ke, yang ada penambahan garam ataupun gula. Kita nak jinakkan hamster ni, kita akan guna sangat banyak treat. So my suggestion, maybe korang boleh guna something yang little healthier. Korang kena tahu tau, hamster tak boleh makan kuaci yang korang beli dekat pasar raya ataupun kedai runcit yang korang makan. Korang kena beli kuaci yang memang khas untuk haiwan, untuk hamster, yang korang boleh beli dekat pet shop, yang tak ada penambahan garam ataupun gula. Okay, so step keempat ni, kita akan bagi hamster kita treat menggunakan tangan je, slow-slow masukkan tangan. Kita akan bagi hujung-hujung macam tu je dekat hamster kita. Okay, sua je ni dekat hamster korang, dan tengoklah hamster korang ambil ke tak ambil. Akan ada beberapa reaction lah, which is macam previously on my hamster, macam mula-mula tu tak nak ambil, lepas tu after few times tu dia akan start ambil, makan lah, maksudnya ambil kuaci tu makan. Ada reaction yang macam dia makan, dia duduk je kat tepi tu, dia terus makan on that place juga. Ada hamster yang akan ambil, bawa lari, baru dia makan. Ada hamster yang akan ambil, simpan dalam dia punya cheek pouch, lari. Terpulang kepada hamster korang macam mana reaction yang ditunjukkan. Macam mana nak tahu kalau hamster tu sebenarnya dah okey dengan kita? Macam in my situation, saya betul-betul yakin Kabuki dah sedikit okey dengan step ni, step yang saya suakan makanan dekat dia. Bila dia duduk kat situ, dia buka kuaci tu, dia makan kat situ juga. So saya rasa confident lah yang macam dia okey bila saya bagi kuaci tu dekat dia. Korang just bagi kuaci tu slow-slow. Korang jangan buat sudden movement tau, macam pergerakan yang mengejut. Macam korang dah bagi, tarik, jangan. Korang letak, dia ambil, slow je angkat kan. Korang letak, slow je angkat. Okay, so korang buat step ni sampai korang betul-betul yakin. Macam yang saya cakap tadi lah, kalau korang dah yakin, yang korang dah macam selesa, baru korang boleh move to next step. Okay, macam one more tips yang saya boleh share dengan korang, which is kalau korang beli makanan hamster, of course ada yang ada kuaci, ada yang tak ada kuaci lah. Macam in my case, saya guna Versatile Laga tu, Versatile Laga tu ada kuaci, so saya akan remove kuaci tu dan guna kuaci tu sebagai treat instead of bagi kuaci tu sebagai makanan harian dia. Macam tu. Okay, so step seterusnya, step yang kelima. Lepas saya rasa saya dah betul-betul yakin hamster saya dah jinak dengan dah okey, dia menerima saya membagi makanan macam tu. Basically kita nak create illusion yang macam kita adalah someone yang akan provide makanan untuk dia, makanan yang dia suka. So dia tak boleh, kita bukan musuh. Macam tu. Kita nak create that kind of illusion. Okay, so bila saya dah yakin hamster saya dah okey, barulah saya akan teruskan dengan step kelima. So caranya saya akan letak kuaci ni dekat tapak tangan. Ada orang dia suka letak kuaci ni dekat hujung jari macam tu. Terpulang, macam in my situation, saya takut nak letak dekat situ sebab saya ni jenis yang sebab korang tahu kan, dekat jari kita ni dia punya saraf tu lagi banyak. So basically bila kalau hamster kita gigit, kita akan kita kadang macam kita reflect lah, kita akan macam terangkat kan. So macam saya punya step, saya akan letak dekat tapak tangan, dan saya akan make sure hamster saya datang daripada arah sini. Faham tak? So letak macam ni, so dia datang dari arah sini. Sebab kalau dia gigit pun dekat area ni, dia macam dia punya reflect tu tak sekuat dia gigit dekat sini lah. Untuk step kelima ni sangat normal kalau hamster korang gigit tangan korang. Korang kena be prepare untuk benda ni. Okay, mental korang kena be prepare sebab ada orang memang dia gigit, dia terus reflex, dia terus macam terkejut, takut hamster kita apa-apa, kita takut kita tercampak hamster kita kan. So step ni korang kena sangat relax, be prepared. Macam saya cakap, be prepared, mental korang kena be prepared. Of course kita pakai tangan kan makan, so korang kena make sure yang tangan ni tak ada sebarang bau makanan, sebab itu boleh menyebabkan hamster kita lagi
terpikat untuk nak gigit kita. So korang cuci tangan korang dengan sabun bersih. Lepas korang dah sabun tu, korang boleh ambil sikit bedding tu, korang rub bedding tu dekat tangan korang. Korang apa ni, apa tu orang panggil, rub Melayu apa korang ambil, korang gesek ambil gesek macam tu lah kot. Okay, korang ambil bedding tu, korang gesek and then korang make sure bau bedding tu ada. Tak adalah, dia sangat macam one of the tips lah yang korang boleh follow. So korang boleh continue dengan step ni, and yeah, that's pretty much all the things yang saya buat. Macam yang korang tengok video saya pernah post before this, kabuki naik ke atas kan. Basically that's the thing yang saya buat lah. 5 step yang saya buat, 5 langkah yang saya gunakan untuk saya make sure hamster saya jinak. To me, bila kabuki dah berdiri atas tangan tu, bagi saya dah jinak lah. I don't know about you guys. Maybe ada orang yang macam rasa hamster dia jinak bila dia dah I don't know. It's up to you guys. Macam ni korang nak define jinak hamster tu. Macam bagi saya, bila hamster dah boleh panjat atas tangan tu, bagi saya jinak lah. Okay guys, so saya rasa itulah langkah-langkah yang saya gunakan untuk saya nak jinakkan hamster saya. Cara ni mungkin berkesan dengan korang ataupun mungkin tak berkesan. Dengan saya, Alhamdulillah berkesan. Dan apa yang penting dalam nak jinakkan hamster ni, korang kena make sure yang hamster ni dia macam ni korang kena make sure korang kena bagi masa dekat hamster korang untuk bertenang. Untuk bertenang, korang kena make sure yang hamster korang ni korang bagi masa untuk setiap step tu. Macam jangan terlalu nak cepat sangat moving to one step macam tu. Macam ni nak cakap, it's just that apalah dia punya intipati. Korang kena bagi masa untuk hamster korang nak get used dengan korang, nak biasakan nak dengan keberadaan korang dengan korang. So yeah, masa tu sangat penting. Masa tu memainkan peranan besar lah, dan kesabaran yang tinggi. Of course korang perlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi kalau nak jinakkan hamster ni. Jangan give up, sebab macam ada hamster saya yang before this 2-3 minggu macam tu je dia dah start okay. Ada hamster saya yang memerlukan masa. Macam latest ni kabuki, sebulan setengah juga saya nak jinakkan dia. So korang kena banyakkan bersabar, dan mental kena kuat. Gitu. Okay, so guys, I think that's the end of the video. Thank you for watching. Kalau korang suka video ni, macam biasalah, korang bolehlah like, korang bolehlah share, korang bolehlah comment, and even subscribe to my channel. So korang akan dapat even more updates insyaAllah after this. And yeah, that's all. Okay, good night. Good night. Okay, I'm recording this pukul 11 malam. Okay, so bye. Thank you for watching. Bye.